ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan izin daripada Allah, dapat kita dengan taisir dan juga dengan taufik serta kemudahan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita akan insya-Allah mulakan pengajian kita daripada Hasyiah Imam Muhaqqiqin wa Qudwatis Salikin Syamsis Syari'ati wa Badril Haqiqati Al-Allamati Syekhul Islam Syekh Abdillah Asy-Syarqawi ala syarhi Al-Allamah Al-Hudhudi ala Sughra Imam As-Sanusi rahimahallahul jami', amin. Jadi kita akan mulakan pembacaan kita daripada satu kitab yang ma'ruf di kalangan tulabul ilmi berkaitan dengan medan ilmu akidah, yang mana kitab Hasyiah Syarqawi ini menjadi bacaan yang biasa dibaca sama ada di pondok-pondok, madrasah ataupun menjadi rujukan dalam ilmu kalam dan ilmu akidah aliran Asy'ariyah sebagai meneruskan siri-siri pengajian kita dalam akidah ini. Ini salah satu peningkatan dan juga salah satu kita kata cubaan untuk kita menambahkan lagi pengetahuan kita dan kemahiran kita dalam memahami turas dan peninggalan para ulama. Jadi sebelum kita mulakan bacaan kitab ini, jadi nuskhah yang saya akan gunakan ialah daripada cetakan Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi lah. Ini cetakan lama ini, dan kitab ini rasanya mudah untuk didapatkan di kedai-kedai di Malaysia kerana dia banyak digunakan lah. Dan ada cetakan yang terkini yang ditahqiq oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir Nassar, iaitu beberapa cetakan yang kalau ada cetakan sebegini, ini lagi elok lah. Hasyiah Syarqawi yang ditahqiq dan dibuat ta'liqnya oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir Nassar. Cuma kita akan gunakan cetakan biasa, dan ada juga tak silap saya yang dicetak di Indonesia, dicetak di Indonesia, Hasyiah Syarqawi ala Hudhudi. Berkaitan dengan kitab ini, sebelum kita masuk kepada pembacaan daripada hasyiah ini, kita akan sebut berkaitan dengan, secara ringkas berkaitan dengan tarjamah bagi a'lam, nama-nama yang ada pada kitab ini, iaitu utamanya Syekh Abdullah Asy-Syarqawi serta Imam Sanusi. Adapun Syekh Al-Hudhudi, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Muhammad An-Nassar, beliau ni tidak dijumpai terjemah dan juga biodata lengkap berkaitan dengan Syekh Al-Hudhudi. Jadi kebanyakan daripada kitab-kitab ataupun rujukan-rujukan yang didapati oleh Dr. Muhammad Abdul Qadir Nassar, dia kata dia tak dapat jumpa secara lengkapnya, sekadar dinisbahkan kepada imam ni sebagaimana akan disebut oleh
Syekh Abdullah Syarqawi nanti. Maka daripada terjemah Syekh Abdullah Syarqawi ni, saya akan ambil dan baca daripada laman Darul Ifta Al-Misriyah. Ini pun kita sebagai permulaan dulu sebelum kita masuk kepada kuliah pertama kita atau siri pertama kita berkaitan dengan hasyiah ini. Maka kita lihat sedikit sebanyak secara ringkas siapakah Imam Abdullah Syarqawi. Nama dia Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi. Dilahirkan di Qaryah At-Tawilah ni di Mesir, pada daerah Dawahi Bilbis, dekat dengan Qaryah Qarim di Muhafazah Syarqiyah di Mesir, pada tahun 1150 Hijrah. Jadi Syarqawi itu nisbah kepada Muhafazah, satu daerah kawasan Syarqiyah. Syarqiyah ni di Mesir. Kalau kita tengok peta kita boleh carilah Syarqiyah, kawasan di daerah Mesir. Hafidha fi tufulatil Quran al-Karim. Beliau menghafal Quran ketika umur masih kecil. Dan dia minat kepada ilmu-ilmu berkaitan agama, lalu dia pun fashadda rihaluhu ila al-Jami' al-Azhar. Dia pun bersungguh-sungguh pergi ke Jami' al-Azhar untuk belajar. Yang mana di situ pada zaman dahulu Al-Azhar ni ialah kiblat. Hatta hingga sekarang sekalipun Azhar ini kiblat di mana orang datang untuk mencari ilmu. Haitsu darasa ala kathirin min a'lami ulama'ihi. Yani antara gurunya Syihab Al-Mullawi, Syihab Al-Jauhari, Allamah Syekh Ali As-Sa'idi, Syekh Al-Iman Al-Hafni dan Syekh Al-Imam Ad-Damanhuri. Dan sebagaimana yang ditulis di sini, wa ma la bi fitratihi tabi'iyyati ila tasawuf. Antara ciri ataupun perkara yang menarik ataupun yang lebih jelas, lebih tersingkap dan juga lebih zahir pada Syekh Syarqawi ini ialah kecenderungannya kepada tasawuf, muyuluhu ila tasawuf. Fatalaqqana mabadi' at-tariqati khalwatiyah. Dia ambil tarikat dan juga belajar tentang asas-asas tarikat khalwatiyah daripada Imam Syekh Al-Hafni. Jadi ilmu tariqah dan ilmu tasawuf ini diajar dan diterapkan melalui amalan-amalan tariqah yang diambil daripada guru-guru, yang sanadnya bersambung sehinggalah diambil sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut di sini, beliau awalnya mengambil tariqah daripada Syekh Al-Hafni. Kemudian dia pun menyambung lagi siri tarbiyahnya, ittasala bisufi Syekh Al-Arif Billah Syekh Mahmud Al-Kurdi. Seterusnya dia mengambil dan juga menyambung tarbiyahannya di bawah Syekh Mahmud Al-Kurdi, dan dia selalu mulazamah dengan Syekh Mahmud. Farabbahu arsyadahu, dan dididik dan diirsyadkan Syekh Abdullah Syarqawi, dan diajarkan rahsia-rahsia serta bagaimana tarbiyah dalam tasawuf ini. Dan disebut di sini dalam nukilan ini, dia kata Syekh Abdullah Syarqawi telah melalui beberapa ahwal di mana dia merasakan kepahitan, kefakiran, kama dzaqa halawatal yusri, dan kadang-kadang dia merasakan kemanisan, kesenangan. Makna dalam kehidupan yang dilalui oleh Syekh Abdullah Syarqawi ini, dilalui pelbagai marhalah dan juga ahwal, kadang-kadang dalam keadaan senang, susah dan seumpamanya. Sebagaimana dia kadang-kadang duduk dalam satu ketika dalam keadaan khumul dan nisyan, dia dalam keadaan mendap, kita maksud tidak zahir, dan pada masa lain dia seorang yang masyhur. Jadi dia fastafada khibratan wa tajrubatan. Dia dengan ini dapat mendapat faedah, pengalaman dan juga tajribah yang dicampurkan, yang digabungkan dengan ilmu-ilmu dan juga makrifah yang didapati daripada mujahadah ruhiyah. Seterusnya disebut di sini antara murid kepada Syekh Abdullah Syarqawi ini ialah Al-Faqih Syekh Husain Al-Kashif. Syekh Husain
Al-Kashif, Ibni Al-Kashif, yang mana Syekh Syarqawi tarik dia. Dia asal orang yang ada pangkat lah, ada pangkat, ada kedudukan, dan dia seorang yang ada memerintah balai tentera, Qiyadah Al-Askariyah, masuk dalam kepimpinan ketenteraan tu dia ada pangkat. Lalu Syekh Abdullah Syarqawi dapat tarik dia, dan akhirnya dia cenderung dan juga duduk dalam jalur kesufian. Wala zaman Syekh wa tafaqah alaih, dia melazimi Syekh Abdullah Syarqawi dan juga belajar di bawah didikan Syekh Abdullah Syarqawi. Antaranya ialah Syekh Ibrahim Al-Bahiri Al-Bujiri alladhi takhassasa alaih fi ilmi mustalah al-hadith. Okay. Dan antara murid yang terkenal ialah Syekh Muhammad Ad-Dawakhili, yang mana dia melazimi Syekh Abdullah Syarqawi, mengambil daripada beliau fiqh mazhab Syafi'i, dan ilmu-ilmu maqulat yang lain, ilmu-ilmu maqulat, ilmu-ilmu akal, ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu usul yang berkaitan dengan ilmu-ilmu akal ini juga diambil daripada dibelajar di bawah didikan Syekh Abdullah Syarqawi. Antara akhlak Syekh Abdullah Syarqawi ini, sangat dia mutasamihan, dia sangat orang yang sangat tasamuh, orang yang sangat suka memaafkan, mudah, dan juga mudah. Dan dia dalam riwayat kehidupannya, dia menghadapi banyak waktu-waktu peristiwa-peristiwa besar yang terpaksa dia hadapi. Zaman itu juga zaman penjajahan Perancis kepada Mesir. Jadi dia kedudukan Syekh Abdullah Syarqawi ni, dia ni dalam mazhab Syafi'i, di antara syekh ulama Syafi'iyah dan mufti dia pada zaman beliau. Orang merujuk kepada beliau dalam fiqh berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Wa tanawwa'a mu'allafatuhu fil ulum, wa tanawwu'u mu'allafatihi fil ulum dalilun ala si'ati ilmihi, dan kepelbagaian penulisan dan hasil karangan beliau dalam ilmu yang pelbagai ini menunjukkan dalil kepada luasnya ilmu dan kelebihan beliau dalam fiqh, hadis dan akidah. Jadi sebagaimana beliau rujukan dalam perkara agama, beliau juga menjadi rujukan dalam perkara-perkara berkaitan politik dan pergelutan yang berlaku zaman itu. Faqad asara Syekh al-hamlah Faransiyah ala Mesir, disempat dalam penaklukan yang dibuat oleh Perancis kepada Mesir. Wa qada sya'ba min ajli muqawamatiha hina, dan dia pernah memimpin masyarakat untuk melawan penjajahan ini. Jadi dalam masa yang lain dia juga cuba nak meringankan tekanan yang dibuat oleh Perancis, oleh Barat kepada Mesir. Dia cuba berhubung dan juga cuba berbincang dengan pihak penjajah supaya tidak mengenakan seksaan dan juga kesukaran kepada penduduk Mesir. Dan disebut di sini bahawa nama dan juga kemasyhurannya jelas dan tersebar pada setiap tempat, sehingga kan orang Barat ketika itu juga mengambil cakna tentang beliau ini, menulis berkaitan beliau. Kemudian disebut di sini berkaitan dengan penulisan yang ditulis oleh Syekh Abdullah Syarqawi, banyaklah dalam Tabaqat Syafi'iyah. Di sini hasyiah yang kita baca, hasyiah ala Syarh al-Hudhudi, hasyiah Syarqawi ala Tahrir, itu dalam fiqh Syafi'i. Syarah kepada Hikam bin Athaillah, ini antara kitab-kitab yang masyhur dan dibaca dalam institusi pengajian turah, sama ada di pondok atau seumpamanya. Mukhtasar Syama'il, banyak sebut di sini. Kemudian berkaitan dengan wilayatuhu lil masyakhah, bagaimana dia mengambil kedudukan sebagai Syekhul Azhar. Lama mata Syekh Ahmad Al-Arusi Syekhul Azhar am 1208, tahun 1208 Hijri, maka Syekh Syarqawi memegang
tampuk atau memegang Masyayikhah Azhar. Ketua sebagai ketua kepada Azhar lah maksud, Syekhul Azhar. Pada zaman tersebut, kalau yang dicalonkan dua orang, Syekh Mustafa Al-Arusi dan juga Syekh Abdullah Syarqawi. Tetapi jawatan tersebut akhirnya diberikan kepada Syekh Abdullah Al-Syarqawi. Wafat beliau pada Yaum Al-Khamis, pada Thani min Syawal tahun 1227, bulan Syawal, 2 hari bulan Syawal. 2 hari bulan Syawal. Dan apabila beliau wafat, beliau meninggal dunia, datanglah menghadiri jenazah beliau tu manusia yang sangat ramai. Dan ditanamlah beliau di tempat tempat tanah yang dibeli beliau sendirilah, untuk ditanam jenazah beliau. Kemudian begitulah disebut di sini, ada pada zaman Innal Basha, penguasa Mesir ketika itu, asdara faramanan. Faraman ni arahan lah, arahan untuk mengadakan maulid sanawi, iaitu menjadi kebiasaan pada Mesir ini. Mereka ada maulid-maulid yang tersendiri lah. Antaranya pada zaman tersebut disuruh membuat maulid untuk memperingati jasa-jasa Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Okey, ini berkaitan dengan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Kemudian yang kedua ialah berkaitan dengan sahibul matni, Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Dan terjemah serta berkaitan dengan Imam Sanusi ni maklum dan ma'ruf kerana kitab beliau ni sangat dibacalah di tempat kita ini. Cuma secara ringkasnya di sini, siapakah beliau tu? Imam Mujtahid Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf ibn Umar ibn Shu'aib As-Sanusi At-Tilmisani, daripada daerah Tilmisan di Jazairi, di Algeria sekarang ni. Lahirnya pada tahun 832 Hijrah. Sanusiyah itu nisbatun ila qabilati Bani Sanus, isbah kepada kabilah Bani Sanus yang tinggal berhampiran dengan Tilmisan. Nasha al-Imam Sanusi ala al-fadli was-salah. Kehidupan dan juga membesarnya Imam Sanusi ini dengan situasi dalam keadaan, dalam kondisi yang mulia, yang saleh. Dia belajar ilmu daripada ayah dia, Abi Yaqub Yusuf, dan yang mana ayah dia itu daripada ulama Tilmisan dan orang-orang saleh di ketika itu. Dan guru-guru beliau ni banyak disebut di sini, ialah Abul Hasan Ali bin Muhammad As-Sanusi, Muhammad bin Hasan bin Makhluf bin Mas'ud Al-Mazili Ar-Rashidi, lagi As-Sibti Al-Qurashi, sebagaimana di sini banyaklah disebut Aba Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Al-Habbaq, Ibrahim Al-Tazi Al-Tha'alibi dan juga Az-Zawawi. Murid kepada Imam Sanusi ini ramai juga. Antaranya ialah Muhammad bin Ibrahim bin Umar Ali Al-Malali. Ni Syekh Al-Malali, beliau ni ialah murid rapat lah kepada Imam Sanusi. Dan terjemah serta biodata, biografi berkaitan dengan Imam Sanusi ditulis oleh Syekh Malali. Muhammad bin Abi Fadl bin Sa'id bin Sa'ad